مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد وأرواحها وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوا الزكاة وكانوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إلى آخر الآية. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama kita meneruskan pembincangan kita tentang tafsiran Al-Quran dalam ayat dalam surah Baqarah ayat yang ke-43 yang telah kita bincangkan sebelum ni. Cuma kita nak tabih tentang warka'u ma'ar raki'in, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ni kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kaum Bani Israel supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegah mereka supaya ataupun daripada lusil haqq, supaya tidak menyeleweng ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak menyembunyikan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi apa yang ma yalzamuhum min syara'i', apa yang menjadi kewajipan bagi mereka yang sepatutnya mereka buat dan yang sepatutnya mereka tinggalkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka antara a'zamul ibadatil badaniyah, ibadat fizikal ataupun ibadat badaniyah yang paling besar ialah as-salat wa aqimus salat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka ataupun kaum Bani Israel supaya mereka ini mendirikan sembahyang. Kita dah bincang pada sebelum ni. Kemudian a'zamul ibadatil maliyah, yang keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh juga kepada kaum Bani Israel supaya
mengerjakan ataupun melaksanakan ibadat yang paling besar, yang melibatkan harta, yaitu az-zakah, kan, yang menjadi tuntutan bukan saja kepada kita, bahkan juga kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang menjadi persoalan kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang pula selepas wa atuz zakah wa ruk'u ma'ar raki'in, kan, ruk'u dan rukuklah, kan, dan rukuklah kamu semua wahai kaum Bani Israel ma'ar raki'in, bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi sebagian ulama kata, kenapa perlu diulang, kan, kenapa perlu diulang ayat, sedangkan di awal-awal ayat Allah kata wa aqimus solah, dirikanlah wahai kaum Bani Israel as-salah, akan sembahyang. Kita semua tahu bahawasanya dalam sembahyang itu ada rukuk, kan, terutamanya kita sembahyang berjamaah. Fa iza kabbaral imam fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu, kan, bila mana imam bertakbir maka fakabbiru, maka hendaklah kita semua bertakbir. Wa iza raka'a, bila mana imam raka', farka'u, maka hendaklah kita semua rukuk. Wa idza sajada, bila mana imam sujud, fasjudu, maka hendaklah kita semua sujud. Jadi kenapa pula Allah ulang semula, kan, perkara yang orang kata perkara yang sudah ada, kenapa perlu diulang, kan? Sebab itulah kita perlu kaji, kita perlu fahami, kita perlu tengok apa yang hendak dihuraikan oleh para ulama. Jadi warka'u ma'ar raki'in di sini sebenarnya tidak berlaku pengulangan, kan, tidak berlaku pengulangan, kan, walaupun di awal ayat Allah kata wa aqimus solah, hendaklah kamu wahai kaum Bani Israel dirikanlah sembahyang. Kita ingat molek-molek dah, walaupun khitab kepada Bani Israel, tapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya kita pun terlibatlah, kan, bukan bermakna Allah kata wa aqimus solah, wahai kaum Bani Israel dirikanlah kamu kan sembahyang, kita tak kena sembahyang, dah, kan. Walaupun ayat ini khitab jelas kepada kaum Bani Israel, tapi umumul lafzi, dari segi lafaz umumnya turut kita juga terlibat. Jadi maknanya mereka kena sembahyang, kita pun kena sembahyang, kan. Jadi para ulama kata tidak berlaku pengulangan, sekalipun di awalnya Allah dah sebut dah tentang sembahyang, tapi di hujungnya Allah masih sebut lagi tentang rukuk, kan. Mana dalil dia? Ahaduha, yang pertamanya para ulama kata annal yahuda la ruku', kan, la ruku' fi salatihim, faqassallahu ar-ruku'a bi-dzikri tahridan lahum 'ala al-ityan bi salatil muslimin. Maknanya, kan, sebab apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan warka'u, dan rukuklah kamu wahai kaum Bani Israel, pasal orang Yahudi depa sembahyang, depa tidak ada rukuk. Satu, ada banyak sebab lah, kan. Satunya pasal orang Yahudi sembahyang, depa tak ada rukuk. Kita duk perhati depa duk pi di, kita tengok di Palestin, kan, duk pakai lebih halus bukan lebih cepat, kan. Depa mana ada rukuk sujud apa, tak ada. Depa berdiri baca tak apa, kan. Mungkin depa baca kitab Injil depa yang dah diseleweng, kita pun tak tahu baca apa, tapi tidak ada rukuk, tidak ada sujud, kan. Maknanya sembahyang depa tidak ada khudu' langsung, kan, tidak ada khudu', tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sembahyang kita. Sembahyang kita penuh dengan ta'adduban ila Allah, penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan as-salat miftahuha takbiratul ihram wa khatmuha, kan, dan dikhatamkan dengan taslim, dengan ucapan salam. Maknanya dari mula sampailah hujung nak
nak apa, syarak nak menunjukkan betapa beradabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, apatah lagi dengan kena rokok ni khudu', kita kena tundukkan. Asalnya kita ni ego. Kan, penyakit yang mula-mula sekali yang menyebabkan iblis dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala ialah ego. Maka sifat itu pun benarnya diwarisi oleh kita. Jadi Allah nak ajak kita supaya jangan ego, jangan belagak, jangan sombong. Sekalipun hang ni hebat, sekalipun hang pangkat besar, sekalipun hang ni merupakan orang yang terkenal, tapi bila berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu kena tunduk, kamu kena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat rokok, bahkan kena merendahkan, paling rendah martabat. Kalau tak pala atas tanah, itu paling rendah. Kan, paling lekeh dalam dunia, tak ada dah. Kan, sebab itulah yang disebut aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Orang yang paling dekat, kan, sedekat-dekat Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba itu ialah ketika mana? Ketika mana wa huwa sajidun, ketika mana seorang hamba itu bersujud. Pasal apa? Pasal pada ketika itulah dia meletakkan maruah dia meletakkan pangkat dia meletakkan kemewahan dia meletakkan kesenangan dia di tahap paling hina, di bawah sekali. Kan? Jadi pada ketika itulah Allah sangat-sangat pandang orang yang macam tu. Pasal apa? Pasal tawaduk, pasal rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah nak pandang. Kan? Kita nak minta dengan seseorang yang ada pangkat ataupun orang yang ada kedudukan. Kita tak akan minta dengan cara kurajak. Kita akan minta dengan cara beradab. Nak masuk pun bagi salam pakai tie, kan, pakai baju kemas-kemas, kemudian masuk pun bagi salam, kemudian kawan tak bagi, kalau kau tak bagi duduk, kita jangan duduk, kan, masuk pun tertib, bawa file pun elok. Pasal dia nak temu duga kita, kan, pasal dia orang besar lah. Kita nak bagi dapat kerja, nak bagi dapat apa yang kita minta, maka kita akan masuk dengan beradab. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajak kita dalam sembahyang, tapi dalam agama Yahudi tak diajak benda tu. Kan, bagi mereka cukup diri baca apa yang sepatutnya baca, sudah. Tapi sembahyang bagi mereka sembahyang. Jadi bila mana Allah sebut warka'u ma'ar raki'in, maknanya Allah nak bagi beza sikit. Kan, tujuan para ulama kata antara tujuan Allah Subhanahu wa taala sebut rokok dalam ayat ini adalah untuk nak membezakan di antara sembahyang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Islam. Maka tujuan dia tahriban, maknanya Allah Subhanahu wa taala nak mengajak orang-orang Yahudi supaya apa? Supaya ityani bi salatil muslimin, supaya hang sembahyang seperti mana orang Islam sembahyang. Maknanya ajak masuk Islam lah. Kan, ajak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan seterusnya mengamalkan ibadat sembahyang seperti mana yang dilaksanakan ataupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, kan, Nabi kita sallu kama raaitumuni usalli. Allah bagi tahu aqimus solah. Kan, Allah bagi tahu, dan dirikanlah wahai manusia as-salah, akan sembahyang. Tapi Allah tak sebut sembahyang macam mana. Kan, Allah tak sebut sembahyang macam mana. Siapa yang nak sebut? Sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu semua seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Sebab itulah ada kitab bernama Sifatus Salah Ka'annaka Tanzuru Ilaiha, yang dikarang oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mengaji kitab dia, main dia orang ulama Jordan, dia main Mesir, dia diskusi kitab tu. Saya beli kitab, saya mengaji depan dia. Nama apa? Yang dia berkata tasyayyuq tu. Lama dah tengok kitab tu. Lepas tu Albani marah, karang juga kitab. Apa nama kitab dia? Sifatus Salah Ka'annaka Tanzuru Ilaiha. Kan, dia pun nama kitab yang sama juga, tapi pengarang dia Albani. Kan, nah,
sama kitab Sifatus Salah ka'annaka tanzuru ilaiha, yang dikarang oleh satu Albani, satu lagi yang dikarang oleh ulama Jordan tu lah lupa boleh kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk sama, pengarang lain-lain, isi lain-lain kan. Ada part-part, ada bahagian-bahagian yang tak sama dengan bukan tak sama, yang berlaku perselisihan kan. Tapi kita kena tak baca dulu, tak apa, saya ada dua-dua kitab tu kan. Kitab ulama Jordan tu pun ada, kitab Albani pun ada, dua-dua, biar ada dua-dua pun tak apa, tak ada masalah kan. Kita nak tengok ya, biar tahu tak mana kan. Okey, jadi maknanya sekalipun Allah Subhanahu wa taala tak cerita dalam Al-Quran macam mana nak sembahyang, tapi yang menceritakannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, annal murada sallu ma'al musallin, yang dikatakan warka'u ma'ar raki'in, itu ialah wa ala hadza yazulu tikrar. Jadi maknanya bila mana Allah sebut kali kedua, itu bermakna tidak berlaku pengulangan kan. Kalau kita kata pas ni berulang ni, tak berulang. Pasal apa? Pasal yang kedua ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita apa? So amarallahu taala bi iqamatiha wa amara fi tsani bi fi'liha fil jamaah. Yang pertama ni Allah Subhanahu wa taala suruh kaum Bani Israel sembahyang kan, suruh mereka sembahyang. Itu sebagai menandakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Khalid Al-Walid ketika mana berdialog dengan panglima tentera Rom macam mana nak masuk Islam kan. Maka Khalid pun abang kan, mengaku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa yang perlu buat? Dia kata kena sembahyang kan, kena sembahyang walaupun pada ketika dia sedang berlaku peperangan kan. Jadi nak cerita kata apa? Nak cerita kata antara ibadat, antara arahan syarak yang paling penting sembahyang. Sehingga akan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka. Dia tak berbincang, kita dah bincang dah itu kan. Jadi maknanya nak cerita kata penting semua. Sehingga kan awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Antara perkara yang paling awal yang Allah Subhanahu wa taala nak timbang, nak tanya kita bila mana kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, as-salah. Itu perkara yang paling awal kan. Jadi maknanya sangat hebatlah ibadat sembahyang ni, sehingga kan Allah angkat maqam sampai ke tahap itu kan. Okey, jadi hak yang wa aqimus shalah pertama tu Allah suruh sembahyang kan. Sembahyang maknanya sama ada munfarid ataupun secara bil jamaah. Jadi hak mula-mula tu Allah suruh munfarid lah sembahyang, jadi tak kira dalam cara sama ada seorang diri ataupun secara berjamaah. Tapi yang kedua ni Allah sebut atas alasan ma'al raki'in, itu ai sallu ma'al musallin kan. Sembahyanglah kamu wahai kaum Bani Israel, termasuk kita, ma'al musallin, bersama dengan orang-orang yang sembahyang, iaitu bersama-sama dengan orang-orang yang rokok. Tak mana tu? Tak ketika berjamaah lah kan. Maknanya bila mana sembahyang bersama dengan orang yang sembahyang, mana sembahyang secara berjamaah kan. Innama ju'il imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu liyutamma bih, untuk kita ikut, untuk kita jadikan sebagai panduan, dijadikan sebagai pedoman. Fa idza kabara fakabbiru, bila mana imam kita tengok imam takbir, fakabbiru, maka kita takbir. Fa idza raka'a, bila mana kita tengok imam raka'a, farka'u, maka kita pun raka'a. Fa idza sajada, bila tengok imam tunging buyung, kita pun tunging buyung juga. Untuk panggil sujud, orang panggil kan. Jadi maknanya warka'u ma'ar raki'in, itu bermaksud sallu ma'al musallin, ay salatul jamaah. Jadi tak berulang lah. Kalau tadi Allah sebut wa aqimus shalah, itu sebenarnya untuk orang yang sembahyang seorang diri munfarid. As-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Fardhi itu maknanya munfarid kan. Jadi maknanya hak kali kedua ni Allah sebut supaya
kaum Bani Israel sembahyang secara berjamaah. Kan? Jadi tidak berlaku pengulangan lah. Kan? Bagi orang yang mengatakan, oh pasal apa Allah ulang? Ada, Allah tak ulang. Kan? Allah tak ulang. Pasal apa? Hak pertama untuk munfarid ataupun fardhi, sembahyang seorang diri. Hak kedua ni adalah untuk sembahyang secara berjamaah. Dan yang ketiga ni secara automatiknya Allah nak angkat kelebihan sembahyang secara berjamaah. Kan? Maknanya bila mana Allah sebut yang pertama tu, Allah sebut asing-asing tu pasal apa? Pasal Allah nak angkat hak kedua ni. Kan? Nak cerita kata dalam banyak-banyak sembahyang itu, sembahyang yang macam mana yang sepatutnya kita buat? Sallu ma'al musallin. Sembahyanglah kita bersama dengan orang-orang yang sembahyang, iaitu sembahyang secara berjamaah. Tak heranlah kalau dulu sampai Nabi nak bakar rumah, sampai sahabat yang ketinggalan sembahyang secara berjamaah sanggup sembahyang sampai 27 kali. Pasal apa? Pasal nak cerita kata hebatlah. Kan? Nak cerita kata betapa maqam sangat tingginya maqam sembahyang berjamaah ni. Kalau kita bilang pahala kita mari masjid ni berlambak hak. Abang sudah cerita. Daripada kita sembahyang bukan tak boleh sembahyang berjamaah di rumah, jemaah juga. Kan? Kita ada anak bini. Hujan lebat. Kan? Tu uzur dia. tu uzur syar'i lah hujan lebat tu. Kan? Dengan duk buat heran tak heran tu masuk uzur syar'i lah. Hingga kan boleh jamak. Okey, jadi kalau kita malas mari sembahyang, boleh kita sembahyang jemaah di rumah, tak ada masalah. Dapat juga 27 kali ganda. Siapa kata tak dapat? Dapat semua tu lah. Kan? Tapi nak cerita kata kita mari masjid ni, pahala tu macam-macam jenis pahala. Likulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqatun. Kita mula tentu. Kan? Kita mula tahap dari rumah lah kita bertanya niat tu. Niyatus salihah. Kan? Niat yang baik itu kan, niyatus salihah. Kan? Niat yang baik itu sebenarnya ibadatun, kata sebagian ulama. Kan? Niat yang baik itu adalah merupakan satu ibadat. Kita duduk di rumah nak niat nak mari masjid, dah dapat satu pahala dah. Kan? Faman hamma bihasanatin, hadis kata faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatun kamilah. Kan? Siapa yang hamma, siapa yang bercita-cita, siapa yang berazam, siapa yang teringin, siapa yang rasa, siapa yang duk ketak kaki duk ketak kaki nak mari masjid, kira tunggu dengar azan. Aku sagi bunyi azan aku nak celapak pergi masjid. Maghrib celapak, Aisyah nak celapak, subuh nak celapak, Zuhur nak celapak, Asar nak celapak pergi masjid. Niat ya. Katabahallahu 'indahu hasanatun kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala dah tulis dah. Kan? Satu dah. Kan? Yang keduanya kan hak tadi lah, likulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Tiap-tiap langkahan kaki kita menuju ke tempat sembahyang ataupun menuju ke sembahyang, sedekah merupakan sedekah. Cuba bayangkan orang yang jauh. Kan? Orang ni Ustaz Pik tu. Kira jauh lah kita. Kan? Jauh lah. Kan? Kalau dia berjalan kaki lah. Try sekali Ustaz Pik berjalan kaki. Berapa langkah. Kan? Aku tak tahu lah. Beratus-ratus langkah lagi pendek-pendek sikit, jangan langkah panjang-panjang. Kan? Agak-agak sampai tolak waktu Zuhur sampai waktu Isya. Itu melapor tu. Itu melapor sangat. Kan? Nak cerita kata sampai tahap itu lah, setiap langkah tak kira lah naik kereta. Bukan itu hajat. Ustaz, mereka ni naik kereta naik motor. Tuhan lah, Tuhan Maha mengetahui. Kan? Jadi maknanya selagi jauh kita dengan masjid, lagi jauh kita dari tempat sembahyang, maka lagi banyaklah pahala kita dapat. Kan? Kalau di rumah langkah tempat wuduk, kalau tempat wuduk tu ada tempat kita sembahyang tu ada pancak saja, lagi sikit dapat pahala. Ni dah ni lagi jauh. Dua dah. Kan? Sampai tu dengan baca doa,
dengan selawat kata Nabi, pahala lagi. Melangkah kiri kanan, pahala lagi. Masuk dalam masjid kan, kemudian buat semayang solat tahiyatul masjid, pahala lagi. Intizarus solat, tunggu semayang, pahala lagi. Fi safil awal, duduk di saf awal, pahala lagi. Duduk saf sebelah kanan, pahala lagi kan. Duduk wirid, aboy, i'tikaf pula. Nak bilang ni dosa bilang dosa bilang banyak sangat kan. Dan banyak sangat. Sebab itulah level Allah tak wa aqimus salah awal tu kan, nak banding dengan warka'u ma'ar raki'in tu sangat-sangatlah jauh kan. Jadi tidak timbul masalah pengulangan di situ kan. Maknanya Allah nak cerita kita warka'u ma'ar raki'in ni, Allah nak cerita kita tentang wahai kaum Bani Israel, kalau hampa nak lebih lagi dalam bab pahala ni, kalau hampa nak lebih lagi dari segi maqam hampa, maka sallu ma'al musallin, maka hendaklah kamu sembahyang dengan orang yang sembahyang, iaitu salatul jamaah. Yang ketiganya ayyakunal murad minal amri bir ruku'. Yang ketiganya para ulama mengatakan Allah sebut warka'u dan rukuklah kamu wahai kaum Bani Israel bersama dengan orang-orang yang rokok. Itu sebenarnya bukan rokok yang hakiki, tapi majazi. Sebenarnya Allah nak abang apa dia? Wal amru bil khudu' li'anna ar-ruku'a wal khudu'a fil lughati sawa'un. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak ajak kaum Bani Israel supaya khudu' dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu kita dah bincang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kat depa ni, nikmat yang kita tak dapat nah. Nikmat yang Allah Subhanahu kita bincang tu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi depa sangat-sangat banyak. Sehingga Allah kata ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ila akhir ayat. Kan? Banyak sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat depa. Manna wa salwa, siapa bisa makan? Kita tak bisa makan. Turun dari langit tu kan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apa? Kepada kaum Bani Israel kan. Kita tak dapat nikmat tu. Jadi sebahagian kaum Bani Israel, bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi depa apa? Bagi kepada depa nikmat yang bermacam-macam, depa bongkok. Depa rasa depa kaum yang paling mulia, depa rasa mereka lah kaum yang paling hebat. Sebab itulah antara faktor yang depa tak boleh terima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Nabi tidak diutuskan di kalangan depa. Kan? Depa nak Nabi itu diutuskan di kalangan depa. Maknanya depa ni bongkok. Depa ni belagak. Depa ni sombong, rasa depa ni kaum yang mulia. Maka Allah nak ajak depa warka'u, bukan bermaksud warka'u tapi yakhda'un. Allah nak ajak depa supaya apa? Supaya tahu nak reti khudu', tahu nak rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Walaupun ayat warka'u, tapi itu adalah bukan makna hakiki, tapi sekadar majazi, di mana Allah Subhanahu wa taala nak ajak depa supaya apa? Supaya nahyan 'anil istikbar. Kan? Allah nak menegah depa daripada istikbar, sombong. Kan? Belagak ataupun takabbur. Kan? Pasal ini bukan setakat guru dah hitam. Kan? Jika Nabi kata disebut dalam kitab Al-Salihin, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibir. Kan? Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hati dia ada sebesar zarrah ya perasaan sifat takabbur. Wal-iyazubillah. Kan? Sangat-sangat payah. Kan? Sangat-sangat payah. Kita tak payah bayang banyak lah. Kita ada kereta baru, kita ada rumah baru, kita ada sofa baru. Orang mari rumah kita hari raya, sofa baru, kita kembang tak tahu nak biar. Kan? Dan termasuk saya. Tapi itulah yang Nabi tegur sebenarnya. Nak buang tu sangat-sangat sukar. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak sangat Allah Subhanahu wa taala suruh kita khudu', suruh kita tawadhu', wakhfid janahaka. Rendahkanlah sayap kamu. Bukan sayap, tapi Allah nak suruh kita apa? Nak suruh kita rendah diri. Kan?
Banyak ayat-ayat yang menceritakan supaya kita merendah diri, supaya kita tawaduk, supaya kita jangan sombong, kan? Tapi itulah penyakit yang sangat-sangat sukar. Kan? Kalau bab lain kita boleh tinggal, bab mencuri kita boleh tinggal, bab berzina kita boleh tinggal, bab minum arak kita boleh tinggal, bab hal besar-besar insya-Allah lah. Kan? InsyaAllah lah teman-teman kita dah tua dah, tak pasal nak buat dah. Kan? Tak akan buat dah benda tu. Tapi hak penyakit dalam, hak yang Allah kata wailun lil mutaf apa surah apa wailun likulli humazatin lumazah. Kan? Hak tu pun sangat sukar tu. Kan? Celakalah, binasalah ataupun neraka wil lah. Apa? Bagi orang-orang yang humazah. Kan? Orang-orang yang suka mencela orang yang suka mengata orang yang suka mengutuk orang yang suka memfitnah orang. Yang ni semua sangat-sangat sukar. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam masyarakat. Kan? Kita nak kena pergi kedai. Kan? Kita nak kena pergi rumah kenduri. Kita nak kena pergi kita nak kena pergi bergaul dengan jiran-jiran. Tak boleh duduk seorang-seorang, nak sombong seorang, orang tak suka. Bila mana duduk dalam masyarakat, kadang-kadang mereka duduk sembang benda-benda yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita pun nak tumpang sekaki. Kan? Bila nak tumpang sekaki, kita pun jenis lajak juga. Kan? Maka jadi lajak. Kan? Nak cerita kata sangat-sangat sukar hak dalam tadi, hak istikbar, takabur tadi sangat-sangat sukar. Walaupun dalam keadaan yang kita tak mau, tapi payah nak kena cuba. Kan? Nak kena cuba buang. Pasal apa? Pasal wallahiyazubillah, kita minta lah. Kan? Kita minta kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang disebutkan yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Kita wallahiyazubillah. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ajak kaum Bani Israel, maka Allah kata warki'u ma'ar raki'in, maka hendaklah kamu kaum Bani Israel rukuk ai khudu', hendaklah kamu rendah diri ketika mana kamu bersama-sama dengan golongan-golongan kamu ataupun dengan orang-orang yang lain. Kan? Itu maksud yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak berlaku pengulangan di situ. Wa aqimus salah tadi memang sembahyang. Warka'u yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala nak ajak kaum Bani Israel supaya apa? Supaya mereka ni reti nak rendah diri, reti nak tawaduk sesama makhluk ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya dah bulan kita duk bincang tu. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Khitab masih lagi kepada kaum Bani Israel. Kan? Maknanya dah berapa ayat dah kita duk bincang surah Baqarah ni, semua duk cerita tentang kaum Bani Israel. Kan? Cuma seperti mana yang saya katakan tadi, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan? Walaupun ayat ini khitab kepada kaum Bani Israel, tetapi ianya juga melibatkan kita. Pasal di segi umum lafaz itu Allah seru dengan ata'murunan nas, ata'muru, adakah kamu nak menyuruh? Kan? Sirah jamak di situ tidak kepada kaum Bani Israel. Kan? Jadi kepada umum manusia, termasuk kita lah. Walaupun para ulama kata khitab asalnya kepada kaum Bani Israel, tapi di segi umum lafaz khitab di situ umum, lafaz jamak, kan? Umum kepada semua manusia. Jadi bila mana melibatkan kaum Bani Israel, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansaw tu masalah. Kan? Pasal setengah ulama, bukan setengah ulama, hadis sebut jelas, innallaha tajawaza an ummati. Kan? Sesungguhnya tajawaza ai afa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afa, mengampunkan orang-orang yang al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kan? Ketika mana kita salah, wan nisyan ni wa tansawna anfusakum. Kenapa Allah iqab? Kenapa Allah cela
orang yang watansawna anfusakum, sedangkan dalam hadis Nabi kata Allah afa, Allah maafkan orang yang tersalah, terlupa, wa mastukrihu alaih. Ini hadis sahih lah. Wa mastukrihu, orang yang dipaksa ke atas dia, macam dengan apa, anak kepada Sumayyah yang mengaku tidak beriman kepada Allah di luar, kan, lidah kan tidak mengaku, tapi dalam hati masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal dipaksa, tidak ada masalah, tidak batal iman, kan. Supaya juga tadi kan nisyan, terlupa. Allah kata, Nabi kata Allah maafkan. Tapi pasal apa dalam ayat ni, atamuruna nas wa tansawna anfusakum, ada perkataan wa tansaw, Allah celah. Jadi berlaku ta'arud dah, berlaku pertentangan tak Quran dengan hadis. Nak kena kaji benda tu. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha min marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junni wal juzam wa sayyi'il asqam. Tahassalna bidhil 'izzati wal jabr wa i'tasamna bil balwa wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. فاصرف عنا الأذى والفحشاء والمنكر والمعصية إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.